Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Tuntutan waris Kesultanan Sulu, Malaysia ada strategi halang cubaan rampasan. Lebih 7,000 pegawai dan anggota polis Sarawak terlibat dalam penugasan PRU 15. Perlu ada undang-undang tangani isu penipuan sistem pembankan. Kerajaan Malaysia telah memulakan strategi global yang proaktif untuk menghalang dan mengenepikan sebarang cubaan merampas atau campur tangan dalam urusan berkaitan aset Malaysia di luar negara oleh pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Ia susulan laporan waris Kesultanan Sulu yang telah mengemukakan permohonan bagi mengiktiraf dan menguatkuasakan perintah Final Award di Mahkamah Belanda terhadap aset Malaysia, termasuk rantaian aset milik Petronas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata Malaysia akan meneruskan prosiding mahkamah di Perancis dan Sepanyol untuk mengenepikan dan membatalkan perintah berkaitan serta yakin penyelesaian prosiding mahkamah itu akan menyebelahi Malaysia. Dan minta masyarakat untuk mendapatkan kenyataan ataupun yang tepat melalui mana-mana balai polis sekiranya mendapat maklumat-maklumat mengenai kegiatan-kegiatan ataupun kes yang melibatkan colik di sekolah ni. Saya dengan itu mengesahkan bahawa isu ini tidak berlaku di Sarawak ni. Dua berita kes colik murid sekolah di Padawan dan Samarahan yang tular di media sosial minggu ini disahkan palsu. Pengesahan dibuat hasil siasatan ke atas hantaran media sosial dan pihak sekolah terlibat justru Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri beri amaran tindakan keras akan menyusul kepada pihak yang menyebarkan berita palsu sebegini. Tambah Muhammad Azman, meskipun laporan berkenaan disahkan palsu, pihaknya tetap menggerakkan rondaan di kawasan sekolah sebagai langkah keselamatan. Dengan ini kita pun telah menggerakkan kita punya elemen-elemen di bawah itu untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan sekolah, terutamanya melalui pegawai perhubungan sekolah. Dan saya minta supaya masyarakat tidak panik atau gusar bila nampak ataupun kelihatan anggota-anggota polis dan elemen-elemen polis di dalam rondaan di kawasan-kawasan persekolahan. Terdahulu tular di media sosial satu hantaran mendakwa seorang pelajar hampir dicolik di kawasan persekolahan di Batu 10, Padawan pada 26 September lalu. Sementara itu, Muhammad Azman memaklumkan lebih 7,000 pegawai dan anggota polis kontingen Sarawak dipersiap bagi memenuhi kawalan keselamatan di semua 31 kawasan parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Untuk pilihan raya GE 15, PDRM Sarawak pun telah membuat persiapan secukupnya dan kita telah menyediakan kita punya penugasan seramai 7,063 orang pegawai dan anggota, dan kita mengambil iktibar daripada penugasan semasa pilihan raya negeri pada awal tahun itu. Ya, kita telah siap sedia. Mengulas persediaan menghadapi banjir, Muhammad Azman berkata antara fokus Polis Sarawak termasuk membantu anggota keselamatan yang lain, terutama bagi menjamin kadar jenayah yang rendah ketika bencana. Dan jumlah keseluruhan pusat pengawasan sementara yang kita telah sediakan dan telah dikenal pasti iaitu 631 tempat daripada 12 bahagian negeri Sarawak yang boleh memuatkan seramai 188,360 orang bangsa banjir. Di tanggungjawab PDM dalam berdasarkan MKN, Arahan Majlis Keselamatan Negara 20, membuat kawalan ke atas harta benda penduduk yang terkesan, mengumpul segala maklumat yang tepat berkaitan dengan kejadian kepada pihak-pihak berkenaan, memberi bantuan kemanusiaan bersama agensi lain dan tindakan sebelum, semasa dan selepas semua berkaitan dengan isu keselamatan. Teknologi hijau mampu pacu sektor pembinaan di Sarawak di masa hadapan, jelas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Menurutnya, pemaju perumahan dan agensi berkaitan di Sarawak digalakkan untuk meneroka ekonomi hijau dan mesra alam. If your
construction method is based on green, then the bank will finance you. But if your construction method is still producing carbon, then the bank will say, hey, wait first. And this is the new environment scenario where the economics is working. Satu undang-undang perlu diperkenalkan agar pihak bank dipertanggungjawabkan atas kerugian aktiviti penipuan yang berpunca daripada kelemahan sistem perbankan. Gesaan itu dibuat ahli Parlimen Stampin, Chong Cheng Jen. Tegasnya, sistem perbankan dalam talian memang memudahkan, namun pada masa sama mengundang risiko aktiviti penipuan berleluasa. When we come to the bank tells us, go internet banking, go do internet banking, don't come to the counter. That is the policy of the bank. But when we do internet banking, and that is the result we get. Right, that's number one. Number two, the bank has the ability to cushion the loss. And bank even have insurance to compensate them on such scam activities. Chong berkata demikian ketika membantu mangsa penipuan pembankan dalam talian di Kuching pada Jumaat. 13 Jun lalu, 2 transaksi kad kredit mangsa diluluskan pihak bank tanpa kebenarannya melalui sistem kata laluan sekali guna OTP. Mangsa kemudian bertindak segera dalam tempoh 5 minit dengan menghubungi pusat panggilan kad kredit untuk menyekat transaksi namun gagal. Caj kredit yang diluluskan melalui 2 transaksi berjumlah RM18,000 itu melebihi had kad kredit mangsa. Pendakwa Firdaus Wong memaklumkan mahkamah bahawa dia ada menerima gambar serta beberapa tangkap layar berunsur lucah dikaitkan dengan seorang pengadu wanita yang dikongsikan saksi pertama Muhammad Fairuz Abu. Firdaus yang merupakan saksi ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ibit Liu berkata semua gambar dan tangkap layar berkenaan diberikan kepadanya menerusi aplikasi WhatsApp. Firdaus yang juga pengasas Pertubuhan Bukan Kerajaan atau NGO Multiracial Reverted Muslim atau MRM berkata demikian ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya, Zahidah Zakaria. Katanya, Fairuz memaklumkan kepadanya bahawa pengadu atau wanita telah menerima mesej serta gambar-gambar lucah daripada Ibit. Firdaus memaklumkan hantaran itu dimuat naik saksi pertama selepas berbincang dengannya sebelum beberapa wanita lain membuat aduan kepada mereka tentang gangguan seksual yang dilakukan oleh Ibit Liu. Magistrate Nur Ashraf Zulhani menangguhkan prosiding hari terakhir kes dan perbicaraan akan disebut semula pada 20 hingga 22 Disember depan. Terdahulu, Ibit pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan melibatkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenom antara Mac hingga Jun 2021. Sementara itu, Ibit Liu yang ditemui di perkarangan mahkamah menyifatkan mahkamah adalah tempat terbaik mencari kebenaran berkaitan kes gangguan seksual yang melibatkan dirinya ketika ini. Menurutnya, setiap pertuduhan melibatkannya perlu ditampilkan dengan bukti dan mahkamah akan memutuskan kebenarannya. Saya bersyukur sebab sampai mahkamah. Mudah-mudahan mahkamah adalah tempat yang paling tak boleh cakap apa saja. Setiap benda itu kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, pasti akan ditolak. Mahkamah tempat mudah-mudahan begitu. Sebenarnya ikut hati saya. Jadi ada rasa sedih juga sebab kena menanti lagi. Sebab kalau boleh saya nak mula terus sampai Sabtu esok je. Sampai habis tapi bukan saya menentukan. Kami pun tahu peguam kami tadi kita ramsi dengan lain-lain. Minta awal, minta tarikh awal pada awal lagi paling awal boleh November 7 November bersama dengan hakim. Tapi pendakwa raya tak dapat tarikh itu, hari ini terpenuh sebab pendakwa raya daripada Berjaya kan. Jadi dari Disember lah. So kami agree bersama Disember lah. Program ribat khas 25% kepada para peminjam pengajian yang berakhir 30 September ini dilanjutkan hingga 31 Disember 2022. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Gulam Haidar Khan Bahandar berkata, lanjutan itu susulan sambutan menggalakkan daripada para peminjam. Menerusi program itu, para peminjam tanpa mengira tempoh pembayaran yang dipendekkan layak mendapat ribat 25% berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
Melalui program ini, beliau berharap pihaknya dapat mengutip lebih banyak pembayaran pinjaman pengajian agar dapat mengumpul lebih banyak dana bagi meneruskan program tajaan pendidikan di masa depan. Yayasan Sabah katanya turut mempelbagaikan kemudahan pembayaran demi memudahkan para peminjam membuat pembayaran. Sepanjang program ini, para peminjam dapat melakukan pembayaran melalui dalam talian. Mereka juga boleh mengunjungi kaunter pembayaran di Aras 6 Menara Tun Mustafa, Teluk Likas atau pejabat-pejabat zon di Beaufort, Kota Marudu, Keningau, Sandakan dan Tawau. Festival Kraft Tangan Borneo kali ketiga menyasarkan kutipan jualan RM400,000 dengan sasaran 30,000 pengunjung. Jelas Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia, Ainu Syam Ramli, sasaran itu meskipun kurang berbanding perolehan pada 2018 namun realistik berdasarkan keadaan semasa. Penganjuran FKB pada tahun 2018 yang diadakan di lintasan Desoka dan 2019 di Pusat Beli Belah Suria Sabah berjaya menjana nilai jualan sebanyak 1.12 juta melalui penyertaan seramai 199 orang usahawan kraft dari negeri Sabah dan negeri Sarawak dengan bilangan pengunjung melebihi 30,000 orang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Festival Kraft Borneo 2022 di One Borneo Hyper Mall, Kota Kinabalu. Jelasnya lagi, insentif baucer pembelian produk Kraft Malaysia turut terpakai di setiap gerai jualan festival. Festival Kraft Borneo 2022 yang diadakan kali pertama sejak pandemik COVID-19 itu berlangsung 18 hari bermula 23 September 2022 hingga 10 Oktober 2022 bermula 10 pagi hingga 10 malam di One Borneo Hyper Mall, Kota Kinabalu. Memperkasa pembangunan di luar bandar antara harapan disandarkan rakyat di pedalaman Sabah. Rata-rata mereka mahu peruntukan bajet 2023 yang dibentangkan minggu depan ambil kira sosioekonomi rakyat di negeri itu. Bagi pendapat saya, dalam 70% peruntukan untuk bandar dan 30% untuk kawasan pedalaman, lebih elok kalau boleh diterbalikkan 70% untuk kawasan pedalaman, luar bandar, 30% di bandar. Seperti yang saya katakan tadi, di bandar ini kemungkinan ada pihak-pihak swasta, ada pihak-pihak individu persendirian yang sudah melebihi had untuk dia sudah terlalu jadi jutawan, sudah dia boleh memajukan di bandar kan. Tapi di perkampungan ini yang saya tahulah, di perkampungan ini memang 100% mengharapkan bantuan dari kerajaan. Jadi seharusnya kerajaan Sabah ini dibagi peluang untuk mengadakan macam aktiviti ekonomi untuk rakyat Sabah, peluang-peluang pekerjaan ataupun mencari nafkah. Terutama sekali seperti nelayan-nelayan harus dibagi peluang untuk mendapatkan peralatan-peralatan canggih untuk menerokai laut dalam, supaya ekonomi mereka dapat ditingkatkan. Selain pembangunan di luar bandar dan sosioekonomi ditingkatkan, pemandu e-hailing juga berharap kebajikan mereka tidak dilupakan. Perlu beberapa inisiatif dan bantuan dalam membantu mereka selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Terutama sekali saya sebagai pemandu e-hailing, saya minta juga ada bantuan untuk pemandu-pemandu e-hailing. Daripada segi bantuan kewangan, salah satunya lah macam itulah rebit minyak. Keadaan sekarang di Sandakan ni untuk buat masa ni untuk pemandu e-hailing harga terlalu rendah, terutamanya jarak-jarak untuk yang daripada harga dengan jarak itu tidak memadai lah macam tu. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.